objektif yang kedua adalah table yang kedua ataupun table yang seterusnya lah. Table yang seterusnya adalah saya ingin melihat kepada differences between demographic factor. Okay. So now, saya akan buat analisa berdasarkan perbezaan stres dan juga antara different demographic. Okey, macam biasa, letak insert, masukkan table, buatlah 6 kali 5 pun, tak ada masalah. Seperti yang saya tunjukkan pada layar. Okey, table untuk yang nombor 2 ni, differences, dia seperti ni. Variable, biarkan tempat kosong, dekat sini kita akan tulis mean, dekat sini kita akan tulis SD, dekat sini kita akan tulis statistics, dekat sini kita akan tulis p-value. Itu sahaja. Kolom dan row, bilangan kolom bagi data yang normal. Ini untuk data yang normal. Faham ya? Contoh kita akan tulis sini gender, dan kita akan tulis sini male, dan kita akan tulis sini female. Dekat sini kita akan masukkan mean female dan juga mean male. Begitu juga dengan SD mereka, begitu juga dengan statistik mereka, begitu juga dengan p-value mereka. Kalau anda belajar di sekolah pondok ataupun universiti, anda kena tambah lagi selain daripada p-value, dipanggil 95 CI, 95% confident interval. Itu kalau anda belajar di peringkat yang tertinggi lah, seperti master dan PhD. Baik, mari kita buat analisis ini bersama-sama. Boleh? Tapi saya tidak akan tulis step ni dalam body text tau. Sebab ini konon-konon saya punya tesis kan. So mustahil lah kita tulis tesis kita step 1. Null alternative. Tak, konsep pembelajaran tu saya akan tulis di dalam saya punya nota statistik ni. Okey? So, table 1 ni tadi saya tulis done dan okey, sekarang ni adalah table 2, objektif 2 ataupun hipotesis berapa? 1. Betul? Differences differences. Baik. Apakah kita punya aim sekarang ni? Stress between male and female. Sebab apa male and female? Sebab male and female adalah demolane ke demografi? Demografi. So kita ada 5 step hipotesis. Step yang pertama apa dia? Null. Dan juga step yang kedua apa dia? Alternatif. Okey, pandai. Okey, kemudian apa lagi kita perlu buat? Apa lagi kita perlu buat? Null, alternatif, lagi? Step nombor 2 apa dia? Dah lupa dah? Step nombor 2 apa dia? Alpha. Kita setkan alpha kita 0.05. Ingat. Null kita apa? There is no significant difference. Stress score between gender. Contoh. Okay. So ini adalah hipotesis apa dia? Hipotesis null. Dan bawahnya adalah hipotesis bukan null ataupun alternatif lah. Okay. So ini objektif yang kedua. Sorry tanya. Salah satu objektif kita pada pagi ini adalah kita nak mengenal pasti ada tak wujud perbezaan antara stress level iaitu our DV dengan our demographic factor. So our demographic factor defined as in the slides here is male and female lah sebagai contoh yang pertama. Paling basic lah, male dengan female. Male lelaki, female wanita. Kita nak tengok is there any different or is there any no different with regard to their stress level. Ayat ni sebenarnya tak lengkap ni. Differences between demographic factors. Differences stress level between demographic factors. So sebab nanti kat bawah ni selepas gender kita ada apa lagi? Kita ada race. Betul tak? Tapi dia merupakan dua jenis analisa yang berbeza. Okay, so anda kena betul-betul tengok dan fokus macam mana cara saya mengolah benda ni supaya anda boleh amalkan kemudian. Baik. Pertama, kita akan tengok data kita. Data kita akan uji sama ada ianya bertaburan normal ataupun ianya tidak bertaburan normal. Seperti yang kita bincangkan semalam, data stres ni iaitu B total final menunjukkan taburan yang normal. Oleh itu kita boleh gunakan B total final menggunakan ujian parameswara. Salah ya, parameswara membuka Melaka. Paratrupa salah, penerjun payung terjun. Parametrik.
Parametric analysis ya, ataupun parametric test. So anda akan pergi kepada analyze, compare, mean. Okey. Dalam kelas ini anda hanya perlu tahu beberapa menu sahaja. Menu pertama yang ini, compare, mean, bagi data-data yang bertaburan normal. Yang kedua adalah non-parametric test, legacy dialog, dan yang ini semualah, yang ini maksudnya semua ni. Inilah senarai analisa alternatif. Apa dia? Bagi menggantikan data-data yang tidak. Ya Allah, pandai. Betul lah tu. Yang tak normal pakai yang non-parametric. Ini bagi mencari perbezaan. Dan anda juga akan belajar korelasi. Yang ini, correlate bivariate. Ini adalah Spearman-Rowe correlation dengan Pearson product moment correlation. Faham kan? Ini 3 tambah 1 je lagi, iaitu non-parametric test. Dekat sini ada kai square. Faham ya? Dan ada lagi satu chi-square dekat sini. Ini. So, ini je menu-menu yang anda perlu tahu. Selain daripada itu tak ada. Ataupun tak masuk dalam silibus kamu lah. Seperti neural network, correlate, classification, dimension reduction. Ini semua tak berkenaan. Nanti anda belajar degree, master, PhD. Anda boleh belajar lah yang lain-lain ini. Okey, setakat ni jelas? Baik lah. Compare, mean. Kita nak buat pembandingan antara 2 kumpulan ataupun 1 kumpulan ataupun lebih daripada 2 kumpulan. 2 kumpulan SHJ, iaitu 2 kumpulan sahaja. Dan 2 kumpulan ini adalah independent to each other. Maknanya kalau dia lelaki, dia memang lelaki. Melainkan lelaki yang lain lah. Kalau dia perempuan, dia memang perempuan. Maknanya dia independent. Dia tidak bersandar. Dia bebas antara satu dengan yang lain. Okay, saya nak tanya Allah SWT sekalian. Setelah kita jelas dekat mana posisi kita nak melakukan analisis, mari kita lakukannya. Analyze, compare, mean, in one independent sample test. Tapi jika anda buat seperti yang saya ini, maka anda telah membuat satu kesilapan yang besar. Sebab apa? Bukan. Sebab normaliti konon-konon dah buat. Okay. Tapi jawapan tu betul, bagus. Apa yang sebenarnya silap tuan-tuan dan puan? Silap tu kat tuan-tuan dan puan je. Saya tak silap. Sebab apa? Sebab you tak buat penulisan step hypothesis. Itu je silap dia. Faham tak? Tak faham kan? Faham tak? Okay, ambil kertas, ambil pen, tulis. Step pertama. Sebab you all masih lagi dah terror ke teroris? Saya dah terror lain. Saya dah terror, memang saya ingat dah step dia. Oleh itu saya ajar sekarang ini cara-cara menjadi terror juga. Okey. Pertama, anda mesti tulis anda punya step. Walaupun ianya agak kebudak sekolahan, tapi saya rasa inilah cara terbaik untuk anda faham step hypothesis. Pertama, nyatakan hipotesis null dan alternatif. Apakah null kita? Null kita, mean lelaki dengan mean perempuan adalah sama. Betul tak? Itu secara bukan perkataan. Itu secara statistik. Dalam perkataan kita akan kata there is no significant difference stress score between gender. Maknanya antara lelaki dan antara wanita ini stress score mereka adalah SMA, SHJ. Apa tu? Sama sahaja. Itu je nak cerita. Okay? So inilah ayat yang anda kena tulis. Ini yang saya kata you all semua salah. Sebab you all tak tulis. Jangan tak tulis. Dalam exam kena tulis. Sebab saya nak anda pelajari teknik yang betul. Proses yang betul. Okay? Melainkan anda dah terror lah. Ya? Nanti anda dah terror, tak payahlah tulis. Okay, step yang kedua. Menyatakan alpha ataupun cut off. Kita setkan kepada 0.05. Tapi jika anda buat kajian eksperimen di dalam makmal masing-masing, di dalam jabatan anda buat kajian nak menjadikan kajian ini sangat jitu ataupun tepat, maka anda boleh gunakan alpha 0.01. Maknanya 99.99%. Jelas ya? Ini semua dipanggil sebagai cut off ataupun error. Ini error lah kita set. Okey, step yang ketiga adalah run
Run maknanya kita jalankan analisis ataupun kita calculate. Calculate ini adalah untuk student-student environmental health. Student-student macam saya ni memang kena tahu kira secara manual. Sebab apa? Bila banjir, komputer tak boleh guna. Faham? Jadi kena kira manual. Kena kira manual nak buat hipotesis. Okey? Kemudian kita akan report. Apa yang kita perlu report ya, tuan-tuan dan puan-puan? Ada dua benda anda kena report. Statistical value dan juga anda kena reportkan p-value. Dan ada lagi additional lain seperti 95% CI, confident interval. Ini hanya terpakai jika perlu. Jika perlu ni maknanya untuk level awak sebagai advanced diploma tak payahlah. Tapi jika anda buat master, buat degree, in fact pun, anda nak tengok dia jitu tak jitu dengan kajian luar yang lain, maka anda perlu laporkan 95 CI. Apa beza CI dengan p-value? Dengar baik-baik. P-value adalah probability statistic value. Dia tidak mempunyai upaya untuk membuat comparison dengan kajian lain ataupun dengan bidang lain. Faham tak? Sebab itu p-value ni ada kelemahan dia. Yang bagus adalah 95% CI. Apa tu? Confident interval. Contoh okay, saya nak tengok. Ada tak contoh? Contoh macam KKM kalau anda perasan dalam Kementerian Kesihatan, kadang-kadang Kementerian Kesihatan kalau melaporkan COVID hari tu, dia akan letak dekat situ nilai insiden dan juga 95% CI. Dia akan tulis 95% ataupun dia tulis CI lah, confident interval. Confident interval itu adalah merujuk kepada ianya punya julat lah. Julat confident interval. Ada tak contoh Sekejap saya try tengok. Dia tak ada tulis. Dia tak ada. Dia tulis kadar insiden je kat sini. Okay, saya ambil contoh kenapa saya kata benda ni penting. Sebab sometimes kita nak buat comparison lah. Kita nak bandingkan antara satu negeri dengan satu negeri. Kita tak boleh bandingkan dengan p-value. Kita kena bandingkan dengan confident interval. Tak apalah kalau tak jumpa nanti kita bincang. Baik. Sekarang ni kita pergi pada step nombor 4 adalah membuat decision. Dan step nombor 5 adalah conclusion. Baik. Untuk memuliakan proses ini, mari kita buat sama-sama. Dah ready belum? Dah ready dah? Dah tulis kan? Dah tulis. Okay, dah tulis baru kita boleh pergi balik semula ke data kita. Analyze, compare mean, independent sample t-test. Analyze, compare means, independent sample t-test. Dan anda akan masukkan test variable seperti berikut. Baik, anda lihat betul-betul ya. Satu kotak ini kena masukkan test variable. Apa test variable kita? B total final. Faham ya? B total final, faham tak kenapa? Sebab ini adalah our DV ke our IV? DV, dependent variable, DV, ataupun outcome, ataupun health effects, ataupun perkara yang anda ingin kaji dalam kajian kamu, kan? Alright, kemudian grouping variable. Apakah grouping variable kita ya? Gender. Masukkan gender ini di dalam grouping variable. Malangnya, kita tak boleh nak tekan OK ataupun paste. Sebaliknya, SPSS menunjukkan tanda soal. Maksudnya apa? Tidak lengkap. Jadi anda kena tekan butang yang bawah ini, namanya define groups. Dan anda perlu mengajar komputer yang kurang hajar ini. Iaitu grup 1 adalah 1. Grup 2 adalah 2. Betul tak? Sebab anda letak male 1 kan? Female 2. So anda buat sedemikian rupa, tekan butang continue. Dah selesai. Anda boleh tekan OK atau paste. Tapi sebelum tu, saya tunjukkan. Anda tekan option kat atas ni. Anda ada 95% CI. 95% CI ni adalah alpha dia berapa? 0.05. Kalau saya nak buat macam yang lebih accurate lagi, saya buat 99. Faham ya? Secara jumhur ulama' 95. Okey. Kemudian saya boleh tekan butang paste. Apa dia? Paste ataupun OK lah. Kemudian dia akan keluarkan output. Saya run lah. Saya run sampai sini dia keluar output. Baik. Output pun telah terkeluar seperti yang ada tertera di slide sekarang. Nampak tak? Nampak ke? Nampak ke tak? Nampak. Bagus ya. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah SWT sekalian. Jika tuan-tuan dan puan-puan perhatikan. Saya ada data lelaki dan wanita. Betul tak? Ini mean dia. Mean maksudnya apa? Titik tengah lah. Ataupun average. Betul?
Jadi, anda boleh nampak lelaki 15.4, perempuan 15.2. Mana lebih tinggi, lelaki ke perempuan? Secara mata kasar, seolah-olah lelaki ni mempunyai stres yang lebih daripada perempuan. Seolah-olah. Boleh ke tak ni? Okay, kejap. Fokus sekejap. Okay. Bila anda dapat output ni, dia akan ada dua table tau. Ni table yang pertama. Nampak tak table ni? Ini dipanggil Levin test for equality of variance. Ini table yang pertama. Ini adalah table yang kedua. Inilah table t-test kita. Nampak tak? Inilah CI yang saya cakap tadi. Okey. Yang inilah yang dipanggil sebagai Levin test. Levin test itu apa? Untuk nak tahu nak pakai row 1 ataupun nak pakai row 2. Faham ya? Saya ulang. Table yang mula-mula depan ni kita gunakan untuk nama table ni Levin test for equality of variance. Nak tahu variance dia adalah sama atau variance dia adalah tidak sama. Dan ianya digunakan bagi membuat decision nak ambil row yang mana. Row ni lajur. Lajur yang atas ataupun lajur yang bawah. Cara dia, tengok dulu table yang saya sedang bulatkan ini. Tengok SIG dia. 0.487. Lebih besar ataupun kurang daripada alpha? Lebih besar. Sebab alpha kita 0.05. Yang ini 0.48. Bila lebih besar, maka ambillah lajur nombor 1. Ataupun ambil yang belah atas. Faham belah atas? Maknanya fokuskan row yang saya tunjuk ni. Okey, jangan tengok yang bawah. Jangan tengok yang bawah. Ada dua cara untuk tidak melihatnya. Pertama, menggunakan marker permanen, tandakan pada anda punya skrin sekarang. Salah satu cara lah. Cara paling mudah, anda tengok je lah yang row 1. Jangan tengok row yang bawah. Faham ya? Jika takdir Allah Ta'ala, SIG dia 0.0000 bawah daripada 0.05. Maknanya ambil lajur ataupun row yang nombor 2, yang bawah. Faham? Faham ya? Okey. Kita ambil yang mana? Atas ke bawah? Atas. Jadi mana yang kita nak laporkan? Kita dah run. Sekarang ni kita nak report. Apa yang kita nak report? Pertama adalah statistical value. Mana statistical value ni? T ni. Nampak tak T? 0.238. Itu adalah our statistical value. Faham? Faham ke tak faham ni? So our T statistics adalah sama dengan 0. Berapa ni tadi? 238. 0.238. Ini adalah kita punya T statistics. Nilai T kita. Faham ya? Okey, kedua adalah P. Ya Allah, pandainya. Betul. P value. P value ni nak dapat dekat mana? SI. Pandai. Betul. P value kalau dalam SPSS juga dipanggil sebagai SIG dot. Okey. So kalau anda tengok SIG ni maksudnya significant level lah. Yang ini. Nampak tak? 0.813. 0.813 adalah lebih besar ke ataupun kurang daripada alpha. Jadi kena ingat, decision kita ada dua. P less than alpha, iaitu alpha kita 0.05, maka kita akan reject. P kita pula kalau lebih besar daripada alpha, iaitu 0.05, maka kita akan fail to reject. Dalam kes yang ini, tuan-tuan dan puan-puan, sila lihat 0.8 ini lebih besar ke ataupun kurang daripada alpha? Lebih besar. Jadi reject ataupun fail to reject. Pandai. Fail to reject apa? Pandai. Null hypothesis. Fail to reject. Apa yang kita fail to reject? Kita akan fail to reject null hypothesis. Mana hypothesis null? Yang ini. Kita kata there is no significant difference. Nak reject? Tak boleh. Nak reject? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab tak cukup evidence yang menyatakan awak boleh ditolak. Kerana alpha saya dibandingkan dengan P value yang saya analisis tadi adalah lebih besar daripada. So awak oleh kerana kecil sangat nilai kamu, kamu punya alpha ni adalah kecil dan saya punya P value ni lebih besar,
maka saya tidak akan menolak awak wahai null. Faham ya? Maka kita akan buat apa dia? Conclusion. So conclusion kita ada dua. If reject null, kalau kita reject null kita akan kata there is different. Betul tak? Tapi kalau kita punya kaedah, kita fail to reject null, maka kita akan kata apa dia? There is no different. Betul tak? Dalam kes ni, kita reject ke tak null ni? Bila kita tidak reject null, maka null remain dekat situ. Bila nak buat conclusion, tengok apa yang ada di depan mata mengikut urutan. So urutan dia there is no different. So maknanya memang tak ada beza lah. Sebab kita tak boleh nak reject null ni. Okay? Boleh tak kita nak ambil pilihan yang bawah? Tak boleh. Sebab kita kena ikut urutan. Oleh yang demikian kita akan kata there is no different. Okay? Itu dia punya konsep. The idea of conducting hypothesis. Baik, yang ini tuan-tuan dan puan-puan, semua dalam kelas ni, kalau ada 100 orang pun dalam kelas ni, semua kena faham. Setakat ini faham, dok faham atau nak saya ulang? Kita nak membuat hypothesis testing dan yang terakhir biasanya kita akan buat conclusion. So apakah conclusion tuan-tuan dan puan-puan? Tengok baik-baik conclusion saya ini sebab inilah yang akan kita tulis dalam body text. Apa maksud dalam body text? Yang akan tulis dalam tesis tu kat sini. Okey? Tapi untuk memudahkan kita menyiapkan body text ni, marilah sama-sama kita mengopi data tadi. Okay, tengok macam mana saya copy. Pertama, dekat yang group statistics ni, saya akan highlight. Saya akan ambil mean dengan standard deviation ni. Saya akan copy dan saya akan tampal. Tampal dekat bawah dulu. Jadikan dia keep text only. Kemudian barulah saya santakkan ianya ke dalam apa? Pandai. Ke dalam tabel. Ke dalam table tadi itulah. Okay, saya ambil contoh dan saya letakkan. Dan pastikan ianya di-standardizekan lah. Kalau kata 2 tempat perpuluhan, pastikan 2 tempat perpuluhan semuanya. Jangan nanti yang ini 2 tempat perpuluhan, nanti yang bawah dan sebagainya lah ya. So, pastikan dia seragam. Okey, selesai. So, statistik kita tadi berapa? 0. Yang ini 0.813. Yang ini 0.238. 238. Ini cara untuk membuat hipotesis bagi dua kumpulan yang tidak bersandar. Tapi kat sini anda tengok kenapa saya letak statistik, kemudian biasanya saya akan letak notation. Notation ini menunjukkan cara kita berkomunikasi dengan pembaca. Maknanya kita tulis kat sini independent sample t-test. Faham tak? Jadi orang baca orang tahu 0.23 ni adalah independent sample t-test. Kenapa? Sebab yang bawah ni Malay, Chinese dan Indian bukannya 2 kumpulan tapi 3 kumpulan. Kita akan pakai test apa ni? Ni Malay, Chinese dan Indian kita akan pakai test apa? Dia lebih daripada 2 kumpulan ni. Kita akan panggil test dia apa? Malam kita dah belajar dah. Lebih daripada 2 kumpulan kita panggil apa? Apa? Wow, tak sanggup lagi aku. Pandai. Analysis of variance. Kita akan pakai ANOVA. That's why nanti kat sini pula kita akan buat contoh macam ni tanda dia. Sebab kita akan bagi tahu dekat reader ataupun pembaca bahawa tanda ini adalah one way ANOVA. Faham ya? Ini contoh cara anda nak buat jadual. Boleh. Depends kepada pensyarah dan kaedah penulisan tesis lah. Kalau saya kadang-kadang sebab variable kita banyak, biasanya kita compact kan. Tapi kalau tuan-tuan dan puan nak menebalkan tesis. Asing-asingkan lah. Maksudnya satu jadual, satu hipotesis. Differences stress level between gender and table 2 lah contoh. Differences of the stress level between male and female. Tu contoh table 2. Table 3 buat pasal race. Buat satu-satu. Sebab apa? Nak tebalkan tesis. Nak tebal lagi, print atas kertas keras. Tebal lah dia. Faham ya? Okay. So apa conclusion dia? Ada satu lagi kita tertinggal sebelum saya tangguhkan sekejap. Conclusion dia adalah seperti berikut. Kita akan kata, there is no significant difference of the stress score. Mana yang saya buat huruf besar dan sebagainya, ini cuma nak mengemphasize. Nanti dalam body text mana awak tulis, jangan buat demikian. Biasanya kita tak tulis lah conclusion double dot ni. Kita akan kata, based on table 2, we can conclude. Macam itulah. Ini cara penulisan lah. There is no significant difference of the stress score between male and female at the level of significant. Berapakah anda punya alpha? 0.05. The reading
Okay, where, biasanya saya akan sambung, comma, where the T statistics is equal to 0.238 and the P value is equal to berapa? 0.183. Nota there is slightly higher stress score apa nama ni? Among male when compared to female. However, the result is insignificant. Okey, jelas ke tak jelas? Ini contoh penulisan tesis atau format untuk membuat conclusion berdasarkan jadual yang berkenaan. Okey, boleh follow Okey, saya rasa boleh follow kot. Kalau tak boleh follow pun kira follow je lah. Sebab nanti kalau tak, anda tak akan boleh berehat pula kan. Okey, so ini contoh cara nak membuat penulisan lah. Bila saya dah tampal dekat dalam nota ni, awak akan dapat lah. Maksudnya anda boleh gunakan. Jadi kesimpulan dia, kita dah selesai untuk one way, independent sample t-test. Kejap lagi kita belajar pasal ANOVA. Lepas tu kita belajar pasal PET sample t-test. Lepas tu kita akan belajar sikit pasal data-data tak normal, non-parametrik. Lepas tu kita belajar correlation. Saya harap begitulah. Jadi petang kita boleh fokus kepada chi-square sahaja. So insyaAllah dalam pukul 3 dah boleh habis lah. Sepatutnya lah. Lepas tu kita boleh cerita pasal benda-benda lain lah. Yang kalau anda berminat nak belajar atau nak buat research yang lain sikit daripada batch-batch sebelum ni, saya akan sharekan kepada kamu lah macam mana cara dia. Okey, setakat ni jelas ya. So selepas ni, apa-apa analisis yang saya arahkan tuan-tuan dan puan cuba run, maka saya minta tuan-tuan dan puan tolong buat 5 step hypothesis testing ni. Jangan buat shortcut. Boleh ya? Untuk tujuan latihan sepanjang kursus ini, saya cadangkan anda jangan sesekali buat seperti terus jump into the conclusion dan sebagainya lah. Try buat dululah walaupun anda dah mahir, sebab ini adalah satu latihan yang baik. Baik, sekejap lagi kita akan berehat. So saya akan bagi awak satu tugasan. Boleh ke? Okay, tugasan saya adalah seperti berikut. Dekat dalam data kamu ni, kita ada satu data yang dipanggil sebagai apa nama? Okey. Kita ada satu data yang dipanggil sebagai wait hour. Betul tak? Okey, wait hour Wait hour ni saya nak minta tolong kita kategorikan dia kepada 2 kategori. Ni saya bagi awak task lah, awak buat. Nanti kejap lagi kita akan sambung selepas rehat. Task yang pertama, jadikan wait hour ni kepada waithour.cat. Jadikan wait hour kepada waithour.cat. Waithour.cat ini terbahagi kepada 2 kategori. Siapa-siapa yang lebih daripada sejam dan siapa-siapa yang kurang dari sejam. Apa dia? Lebih daripada sejam, kurang daripada sejam. Maksudnya siapa yang 1.01 ke atas ataupun 1.00 ke bawah lah. Maknanya 1 jam ataupun kurang daripada 1 jam. Tolong tentukan adakah terdapat perbezaan ataupun tidak bagi perkara ini. Jelas? Tak jelas ke jelas? Saya ulang lagi sekali. Wait hour ni ada daripada beberapa jam sampailah ke berbelas jam. Betul tak? Berpuluh jam pun ada. Soalan saya, ada tak terdapat beza antara 2 kumpulan? Kumpulan tu kumpulan apa? Wait hour cat yang dibahagikan mengikut siapa yang lebih sejam dan siapa yang kurang dari sejam. Maknanya anda kena buat apa dulu? Kena buat recode. Anda kena recode data waithour.cat kepada sejam ataupun lebih daripada sejam. Kemudian anda kena run independent sample t-test. Betul tak? Tengok, ada tak perbezaan mean antara mereka yang mengatakan menunggu lebih sejam dan mereka yang mengatakan menunggu kurang sejam. Ada beza ke tidak stress level mereka? Faham ya? Itu task dia. Selamat membuat dan siapa yang tak siap, berdiri ya. Berdiri. Faham? Berdiri bukan atas kursi lah, berdiri je. Saja nak dengki. Cewa. Tak adalah